Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatini binti Abdullah, nombor matrik 2024252356. Hari ini saya akan membentangkan tajuk hadis tentang qantarah. Sedikit pengenalan tentang qantarah. Al-Qantarah secara etimologinya bermaksud jambatan, dan dalam konteks syariat ia merujuk kepada jambatan yang terletak antara syurga dan neraka, di mana orang-orang yang beriman akan berkumpul setelah melewati neraka sebelum mereka diizinkan untuk memasuki syurga. Selain itu, memahami qantarah juga adalah sebahagian daripada beriman kepada hari akhirat, dan ia menandakan betapa pentingnya konsep keadilan dalam Islam. Qantarah juga bukan sahaja menjadi tempat perhentian, tetapi juga merupakan arena bagi penyelesaian segala kezaliman dan penghapusan rasa dendam di antara orang beriman, sehingga mereka dapat memasuki syurga dalam keadaan yang bersih dan suci. Ini menunjukkan bahawa setiap individu yang beriman tidak hanya bertanggungjawab terhadap amal ibadahnya, tetapi juga terhadap hubungan sosialnya dengan sesama manusia. Hadis tentang qantarah. Hadis ini memberikan gambaran bahawa qantarah adalah tempat transisi yang penting di mana seseorang akan dibersihkan daripada dosa-dosa kecil sebelum mereka melangkah lebih jauh ke dalam kehidupan akhirat. Ia bukanlah syurga atau neraka, tetapi sebuah tempat pembersihan yang sementara yang menjadi penentu keadaan akhir seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhlusul mu'minuna minan nari fayuhbasuna 'ala qadaratin bainal jannati wan nari fayuqassu li ba'dihim min ba'din mazalimu kanat bainahum fid dunya hatta idza husibu wa nuqu uzina lahum fi dukhulil jannah wa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la ahlukum ahada bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya." Maksudnya, orang-orang yang beriman yang telah selamat dari api neraka akan tertahan di qantarah. Kemudian akan ditegakkan kisos terhadap sebahagian mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan, barulah mereka diizinkan masuk syurga. Demi zat dan jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka lebih memahami tempat tinggalnya di syurga daripada tempat tinggalnya di dunia. Juga disebutkan dalam beberapa kitab-kitab akidah, salah satunya adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau berkata, "Faman marra ala sirati dakhala jannah fa iza amaru alaihi waqafu ala qantratin bainal jannati wan nari fa yaktassu li ba'dihum min ba'din fa iza hazabu wa naqu uzina lahum dukhulul jannah." Maksudnya, barang siapa yang melewati sirat akan masuk syurga. Setelah mereka melewatinya, mereka akan berhenti di qantarah antara syurga dan neraka. Di sana mereka saling melakukan qisas satu sama lain. Setelah mereka dibersihkan dan dibebaskan, barulah mereka diizinkan masuk syurga. Apa yang dimaksudkan dengan qantarah? Para ulama berbeza pendapat tentang qantarah. Sebagian ulama berpendapat bahawa qantarah adalah bahagian paling ujung dari sirat sebelum masuk ke syurga. Syekh Abdullah Al-Jibri rahimahullah berkata, "Wal qantaratu fil asli hiya al-makan alladhi yakunu bainal hajizaini aw bainal bahraini kasahilun bainal bahraini wa nahwi dhalik. وقد تكون القنطرة أيضا جسمها واسعا تسعي لهم فهذا الجسر أو هذه القنطرة التي هي مقمر لهم واسعة تسعي لهم fayaqifuna yuhasabun." Maksudnya, qantarah pada asalnya adalah sebuah tempat yang berada di antara dua penghalang atau antara dua lautan, seperti tepian pantai yang terletak antara dua laut. Ia juga bisa merujuk kepada bentuknya yang luas dan leluasa bagi mereka atau makna serupa. Maka jabatan atau qantarah ini adalah tempat persinggahan yang luas bagi mereka. Di sana mereka akan berhenti dan dihisab. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, "واختلف في القنطرة المذكورة فقيل هي من تتمه صراطا وهي طرفه الذي يلي الجنة وقيل إنهما صراطان وبهذا ثاني جزم القرطبي." Maksudnya, terdapat perbezaan pendapat mengenai qantarah tersebut. Ada yang berpendapat ia adalah penyempurna kelanjutan dari sirat, iaitu ujungnya yang menghadap ke syurga. Dan ada yang berpendapat bahawa terdapat dua jambatan, iaitu jambatan sirat dan jambatan qantarah. Pendapat kedua ini ditegaskan oleh Al-Qurtubi. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "واختلف العلماء في هذه القنطرة هل هي طرف الجسر الذي على متن جهنم أو هي جسر مستقل، وصابوا في هذا النقول الله أعلم وليس يعنينا شأنها لكني الذي يعنيها أن الناس يوقفون عليها." Maksudnya, para ulama berselisih mengenai qantarah apakah ia merupakan ujung dari jambatan sirat yang berada di atas punggung Jahannam atau jambatan yang berdiri sendiri. Yang benar mengenai hal ini, kita katakan Allah mengetahui, tidak pasti perkaranya, tetapi yang pasti adalah bahawa manusia akan berhenti di sana. Di mana letaknya qantarah? Qantarah terletak di antara syurga dan neraka atau setelah sirat dan sebelum syurga, kerana sirat berada di atas punggung neraka. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "وقال مقاتل إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار." Maksudnya, Muqatil berkata, jika mereka telah melewati jambatan Jahannam, mereka akan ditahan di qantarah antara syurga dan neraka.
Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizullah berkata, "Ya, al-jisru wa ma irtafa'a min bunyan, wa hadhihi khantaratin khillah hiya tarafu sirata mimma yali jannah, wa khillah hiya siratul akhir khassan bil mu'minin." Maksudnya, khantara adalah sebuah jambatan ada apa yang tinggi dari suatu bangunan. Khantara ini ada yang mengatakan ujung dari sirat dan sebenarnya syurga, dan ada juga mengatakan jambatan lain yang khusus bagi kaum mukminin. Kejadian di Kontara. Di Kontara dilaksanakan qisas agar orang-orang yang beriman dapat menghilangkan rasa hasad dan dengki di antara mereka. Dan begitu telah bersih, mereka akan kembali ke syurga. Di tempat ini, mereka akan mendapatkan kebersihan dan penyucian dari dosa-dosa kecil yang belum diampuni. Khususnya dosa-dosa yang berkaitan dengan kezaliman terhadap sesama. Ini dikenal sebagai qisas, di mana individu yang telah berbuat zalim selama di dunia harus menolak tuntunan hak orang lain. Siapa saja di antara mereka pernah mencederai orang lain, menindas, merampas hak seseorang, maka sudah sepantasnya dituntut bertanggungjawab untuk menebus perbuatan tersebut, dan ada kalanya melalui balasan setimpal. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Maksudnya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas papan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, jika mereka telah melewati sirat, mereka berhenti di kontalah yang berada di antara syurga dan neraka. Sebahagian mereka pun dikhisas atas sebahagian yang lain. Ketika telah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam syurga. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahawa jika mereka sampai ke syurga, pintu syurga masih tertutup, berbeza dengan penduduk neraka. Ketika mereka sampai di neraka, pintu neraka dibuka sehingga mereka langsung merasakan azab. Adapun syurga, maka pintunya masih tertutup. Mereka menunggu di kontarah, iaitu suatu jambatan kecil. Sebahagian mereka pun dikhisas atas sebahagian lain. Kisah yang berbeza dengan kisah yang pertama terjadi di Padang Mahsyar. Mereka dikhisas untuk menghilangkan rasa dendam dan rasa dengki. Hal ini kerana kisah yang terjadi di Padang Mahsyar bertujuan untuk mengembalikan hak, dan terkadang masih tersisa rasa dendam di hati. Kisah yang kedua ini adalah kisah untuk mensucikan dan membersihkan apa yang ada dalam hati sehingga mereka pun masuk syurga tanpa rasa dengki dalam hati mereka. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan penjelasan beliau bahawa dengan demikian kita gabungkan dalil yang ada bahawa terdapat dua kisah. Kisah pertama terjadi di Padang Mahsyar dan dimaksudkan untuk mengembalikan hak. Kisah yang kedua di Kontarah, ini dimaksudkan untuk membersihkan dan mensucikan hati dari rasa dendam. Jika ada yang bertanya, bukankah hilangnya dendam sudah terwujud dengan dikembalikannya hak? Kami katakan tidak. Seandainya ada seseorang di dunia yang merampas hakmu, kemudian engkau mengambil kembali hakmu dari orang tersebut, maka terkadang hilanglah apa yang ada dalam hatimu, dan terkadang tidak hilang, maka ada kemungkinan bahawa belum hilang. Akan tetapi jika rasa dendam ini dibersihkan dan dihilangkan, maka mereka pun masuk syurga dengan keadaan yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan di atas papan. Kesimpulannya, Kontara merupakan tempat yang sangat penting dalam kehidupan setelah mati, terletak di antara neraka dan syurga. Setelah melewati tiga sirat, orang-orang beriman akan berhenti di Kontara untuk menjalani proses qisas, di mana mereka saling meminta keadilan atas segala kezaliman yang terjadi di antara mereka selama hidup di dunia. Proses ini bertujuan untuk menyucikan hati dan jiwa, menghilangkan rasa dendam dan kebencian, sehingga setiap individu dapat masuk ke syurga dengan hati yang bersih. Kontara mencerminkan keadilan Allah di mana setiap hamba-hambanya mendapat haknya dan menjalani proses penyucian sebelum menikmati kenikmatan abadi di syurga. Dengan demikian, Kontara fungsi sebagai proses yang sangat penting, menekankan nilai-nilai pengampunan, keadilan dan penyucian dalam ajaran Islam. Sebagai cadangan, institusi pendidikan harus lebih memfokuskan penyampaian ajaran tentang Kontarah dan konsep-konsep yang berhubungan dalam akidah Islam. Generasi berikutnya harus diberikan pemahaman terkait persoalan moral dan spiritual yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga harus aktif meneruskan kajian Kontarah dan aspek khilafiyah lain dalam akidah. Misal, dapat diadakan pendiskusian forum seputar topik akidah di masyarakat, serta mendorong aktiviti penulis tentang publikasi buku berdialog tema Kontarah dengan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat umum. Semua langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami arti Kontarah dan implikasinya, sehingga semuanya dapat persaudaraan dalam Islam.